Misalnya kalau kita meninggal dalam keadaan kita tidak bersedia, saat kita nak berdepan, saat-saat menempuh satu lagi alam yang kita tak tahu macam mana keadaannya. Jadi tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, minggu ini adalah minggu terakhir kita berada pada bulan Zulhijjah. Minggu depan, minggu terakhir lah, minggu ni sampai ke minggu depan adalah minggu terakhir sebab hari Rabu minggu depan sudah masuk 1 Muharram 1445 Hijriah. Maksudnya dah setahun kita duduk dalam tahun Hijri, kan? Selalunya kalau masuk tahun Masihi ni kita duk buat plan, perancangan lah, nak susun atur lah, nak balik kampung lah, nak pergi berjalan lah, nak buat apa pula tahun depan lah, nak impian dan cita-cita lah, kan? Untuk tahun Masihi. Tapi untuk tahun Hijri apa yang kita kena buat? Baik, tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, kita lah ni kena faham bahawa kita duduk bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah dinamakan Zulhijjah ataupun Zilhijjah kerana padanya, yakni pada bulan itu di dalamnya terdapat satu ibadat tertua, satu ibadat yang pernah dilakukan oleh sekalian makhluk, sekalian manusia. Saat Nabi Allah Ibrahim, apatah lagi saat Nabi Allah Adam alaihi salam diutuskan dan diturunkan ke bumi, maka Nabi Adam juga telah mengerjakan satu ibadah, yakni dalam keadaan memohon, meminta keampunan Allah agar diampunkan dosanya dan bermunajat kepada Allah sentiasa agar Allah terima apa yang telah dia lakukan kerana dengan kesilapannya yang sedikit itu. Jadi tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, maka peredaran zaman dan masa menunjukkan bahawa bumi Mekah tidak sunyi apabila dikunjungi oleh ramai manusia. Saat Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail mendirikan Kaabah itu dengan keadaannya yang terbaik, maka dijadikan sebagai tempat tumpuan makhluk. Yang namanya manusia yang datang daripada seluruh pelosok alam untuk beribadah. Tapi cara dan konsep mereka zaman itu berbeza. Saya nak sebut pada tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian. Maksudnya kita duduk bulan Zulhijjah, bulan ini adalah di antara bulan haram. Kata Allah Azza wa Jalla, inna iddatash syuhura indallahi 12 syahran. Kata Allah, sesungguhnya di sisi Allah ini ada 12 bulan. Tuan-tuan, ayat Quran, Allah dah simpan di Lauh Mahfuz sebelum cipta apa-apa makhluk, sebelum cipta apa-apa lagi ciptaan Tuhan. Dah ada di Lauh Mahfuz, tempat simpanan khazanah Allah. Menunjukkan maha kaya Allah, maha mengetahuinya Allah, maka Allah dah menjadikan dan bakal menciptakan 12 bulan untuk peredaran kehidupan kita. Yang hari ini kita hanya mengira dan menghitung hari bulan dan bulan tertentu. Sedangkan rupanya Allah dah tahu daripada 12 bulan itu. Allah sebut minha arba'atun hurum. Daripada 12 bulan tu ada 4 bulan yang dinamakan bulan haram. Jadi kadang-kadang kalau soalan mudah saya nak tanya kepada tuan-tuan lah kan. Apakah maksud bulan haram? Bukan tak boleh jawab Ustaz, tapi dia bila soalan spontan ni Ustaz, dia terlupa Ustaz ni. Dia main sekali-sekala. Lama dah Ustaz tak masuk SPM, tak masuk Dewan Periksa. SPM tinggal lama dah, universiti pun dah tinggal lama, IPT tinggal lama kan. Jadi bila kena soalan spontan, memang menggagau lah orang kata kan. Tak apalah tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian. Jangan sampai bila orang tanya, apakah itu bulan-bulan haram? Jawapannya haram aku tak tahu. Ni memang bukan teruk sangat ni. Ya, bagus. Cik puan kita nama apa, dilarang perang. Masya Allah, bagus. Salah satu jawapan. Bagus, alhamdulillah. Dan bulan haram ini secara umumnya kita boleh katakan bulan yang ada kemuliaan. Dan bulan ini ada bulan yang dihormati. Tu dia cerita dia. Sebab tu bila namanya bulan yang ada kemuliaan dan bulan yang dihormati, maka seluruh makhluk yang namanya manusia tolong hormat pada bulan ini. Jangan sampai bergaduh, jangan sampai berpecah belah dan jangan sampai berbunuhan. Ni perang tadi. Tu dia punca dia. Sebab bulan ini bulan yang amat dihormati. Ya. Jadi disebut juga berkelipat kali ganda, masya-Allah. Ya, di antara kelebihan orang beramal di dalam bulan-bulan ini. Sebab tu tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, Allah bagi kat kita tuan-tuan, kitaran 12 bulan ni, masya-Allah, sentiasa Allah bagi peluang untuk kita jadi baik. Permulaan kalender Islam. Ya, bila masuk Muharram, kalender bulan Islam nanti. Tabarakallah. Baik, alhamdulillah. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah, saya suka apabila ada jawapan-jawapan yang tuan-tuan bagi dan puan-puan kongsi. Ya, tak salah kalau kita nak kongsi yang benar-benar yang baik-baik ni. Baik, tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, cuba tengok.
penutup tahun Hijri dalam bulan haram. Masuk kita pada tahun baru Hijri juga masih bulan haram. Kenapa tuan-tuan? Kita tak sedang, penutup tahun tu dalam bulan haram. Masuk pun bulan haram juga. Maksudnya kita berada pada tahap yang penuh dengan keamanan. Dengan penuh kedamaian. Bahkan Allah bagi kat kita peluang, hampa buat satu kebaikan pada hari-hari tertentu, Allah lipat gandakan. Tu pun tuan-tuan, mengeluh panjang. Kan? Bayangkan Zulhijjah ni nak berlalu pergi. Kemuncak Zulhijjah, kerana disebut Zulhijjah itu ada padanya ibadat haji. Bagi mereka yang dipilih untuk menjadi tetamu Allah. Bagi kita yang belum lagi, bagi kita yang dah jadi. Dhuyufur Rahman pada tahun-tahun lalu. Tahun ni tak pergi dah haji. Apa yang kita kena buat? Ya, kita kena buat seperti mana yang disyariatkan dalam agama ataupun yang disuruh dalam agama untuk melaksanakan. Dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, disebut supaya kita buat perkara tu walaupun namanya sunat. Kan? Iaitu korban. Namanya sunat tuan-tuan. Tapi sunat itu disebut sebagai sunat ain. Sunat yang amat-amat dituntut. Kenapa tuan-tuan? 10, 11, 12 dan 13. Pada petang tu saja, setiap sembelihan haiwan-haiwan ternakan, bahimatul an'am, akan disebut sebagai namanya korban. Tapi kalau tuan ni, kalaulah tiba-tiba ni esok kan, lusa ni, hari ni Rabu, Khamis, Jumaat. Tiba-tiba tuan-tuan gatal tangan hari Sabtu Ahad itu, aku tak ada nak buat hari tu, Ustaz. Hari ni nak sembelih. Hampa bismillah, bismillah, ya Allahu Akbar. Aku nak korbankan ni untuk nama aku. Contoh, dah tak jadi korban tuan-tuan, jadi sembelih biasa. Rugilah sikit sebab tarikh 4 tarikh tu saja yang Allah bagi kat kita. Sebab tu tuan sahabat rahimakumullah sekalian, setiap kita perlu untuk mengambil peluang kerana Allah bagi pada kita jalan tu cantik dah. Cuma kita je sama ada ambil sambil lewa ataupun kita ambil prihatin terhadap perkara yang menjadi satu tuntutan dalam agama. Ni dah selang dah habis, nak Zulhijjah nak selesai tuan-tuan. Nak tutup buku dah tahun Hijri. Nak masuk pula Hijri baru 1445. Ya tuan-tuan. Masuk saja pada yang namanya Ashura. Hari ke-10 yang digalakkan kepada kita untuk buat kebaikan. Lepas ni lah kan saja saya nak sebut tuan-tuan. Im dah siap-siap. 9, 10 atau 10, 11 tuan-tuan puasa. Ni cara dia. Supaya kita ni dah letak dalam mindset kita untuk cuba buat kebaikan. Jadi tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, kenapa saya nak bagi tahu pada tuan-tuan macam tu? Kadang-kala kita selalu memikirkan perkara yang akan jadi, tapi kita tak pernah muhasabah perkara yang telah pun berlalu pergi. Cuba fikir balik, kalaulah saat ini Allah ambil kita, apakah kita rasa cukup puas dengan amal ibadah yang Allah dah kurniakan kepada kita untuk kita buat? Ataupun rasa masih belum terlambat untuk kita mengambil peluang di masa akan datang. Ni macam hari ni kita kumpul tuan-tuan. Lebih kurang 116 orang kalau tak silap saya lah dalam senarai kita punya sahabat-sahabat jemaah pada malam ni. Jadi kita cuba juga ambil peluang. Saat ni memanglah susah nak tekan link tu, macam nak tekan apa orang panggil ni. Susah. Dia nak tekan link untuk nak join kita punya grup. Allah susah. Tapi kalau nak tekan remote control, tengok apa orang panggil ni, Maharaja Lawak spontan. Apa nama lah ni tu kan. Hot tu dia spontan tekan. Apa faham tak faham sudah. Sekali buh cili, siapa makan cili dia terasa pedas. Macam itulah. Jadi tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, kita kena faham bahawa Allah bagi kat kita peluang ni, nak habis dah ni bulan Zulhijjah. Nak masuk pula bulan Zulhijjah pula. Nak masuk pula Muharram. Jadi tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, kita kena usaha buat kebaikan. Cuba cari peluang untuk menambah pahala di sisi Tuhan. Ya. Tak apalah, apa-apa yang ada, kita sama-sama buat insya-Allah. Saya pun tuan-tuan cuba bekerja untuk buat kebaikan. Kadang-kadang tuan-tuan, saya sedih apabila di kalangan kita, bila dia perlu, contohnya, contoh macam kita ni lah, ustaz-ustaz ni, contoh, kita ni boleh menawarkan khidmat. Tapi jangan sampai mengambil peluang untuk membebankan ustaz-ustaz kita. Sampai ustaz kawan-kawan saya ni mengadu benda-benda yang kadang-kadang kita rasa ya Allah sedihnya. Tapi kita tak sampai hati nak sebut pada jemaah. Contohnya, kadang-kadang ustaz tu kita faham komitmen dia. Tiba-tiba ustaz, nak panggil ustaz ceramah. Ustaz tu boleh ceramah. Tapi tolong faham kadang-kadang masa dia, kadang-kadang perjalanan dia, kadang-kadang khidmat dia, masa yang dia bagi tu daripada tempat yang jauh. Tiba-tiba mai, kita memang ustaz tu tak minta apa-apa. Cuba hargai dia dengan satu nilai yang cukup sempurna. Tuan-tuan, kita nak buat kebaikan. Ustaz tu dia nak buat kebaikan. Dia nak bagi ilmu kat kita. Tak salah kita menyumbang lebih daripada apa yang kita ada. Memanglah hari ni kita rasa macam, alah tak ada apa ustaz. Sama je macam ustaz-ustaz lain. Tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian. Sebab itulah Islam ini melihat apa yang kita bagi. Bukan nilai yang kita beri.
Sebab tu kan tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, saya yakin ni nak masuk Muharram ni, satu Muharram ni, semua ustaz-ustaz kita hari ni masya-Allah tabarakallah memang full house. Orang akan telefon, orang akan minta. Saya pun sama tuan-tuan. Sampai ustaz ejahlah ustaz sikit ustaz. Kadang-kadang kita bukan boleh fikir apa. Saya nak pi tapi bayangkan daripada kita duduk Kuala Lumpur, Selangor ni, nak pi dekat Kedah. Depa nak bagi kat kita RM500. Ni cerita nak cerita pada tuan-tuan. Bukan tak boleh. Nak pi naik kereta pun pi balik dah. Dekat 2-300 dah. Kau naik kapal terbang saja dah defisit dah. Jadi kadang-kadang kena faham dari sudut komitmen kita, dari sudut masa kita. Begitu juga dengan tuan-tuan. Tuan-tuan nak syurga. Tapi tuan-tuan makan koci sambil tengok orang baca Quran. Contoh. Cuba tuan-tuan berhenti saat makan koci, buka Quran, tengok dan baca sama-sama dengan orang yang baca Quran. Beza tak? Saya nak sebut tuan-tuan. Macam itulah kita pun sama. Nak cuba ambil kebaikan, tapi kita biar orang tu je. Tak apalah panggil ustaz je ceramah. Yalah memang ustaz tu ceramah. Kita ni nak ambil peluang untuk ustaz tu datang. Bagi kebajikan untuk dia, supaya dia senang dan dia rasa seronok. Dan dia boleh menyambung kebaikan dia di tempat-tempat yang lain. Macam ni tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian. Saya nak sebut pada tuan-tuan. Ada seorang sahabat Nabi. Namanya memang mungkin kita jarang-jarang dengar lah. Ya? Dan mungkin juga ada di kalangan kita pernah dengar. Namanya ialah Suhail bin Amr ataupun Suhail bin Amr. Ya? Dia ni seorang pembesar Quraisy satu ketika dulu. Siapa yang tak kenal dia? Dia ni seorang yang pandai berbicara, seorang yang pandai bercakap dan seorang yang disebut sebagai pendiplomasi. Orang yang boleh menenangkan dan meredakan semua pihak. Dia ni di antara pembesar Quraisy. Dia ni percaya dekat Nabi. Tapi apabila Nabi SAW mengisytiharkan keislamannya dan mengajak seluruh masyarakat Mekah memeluk Islam, maka waktu tu di antara pembesar Mekah yang memeranginya, selain daripada Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab, maka Suhail bin Amr antara yang memusuhi Nabi SAW. Dia punya marah dekat Nabi. Dia bukan tak percaya Nabi. Mereka semua percaya Nabi adalah orang yang baik, orang yang jujur. Tetapi dia kerana dengan kepercayaan nenek moyang, membataskan kepercayaan mereka, akhirnya menidakkan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Pendek cerita tuan-tuan, 3 orang anak dia namanya Abdullah, Abu Jandal dan juga Ummul Kalsum. 3 orang ni masuk Islam. Bayangkan dia memusuhi Islam, dia benci pada Nabi SAW, dia nak tolak Islam. Tiba-tiba 3 orang anak dia masuk Islam. Tuan-tuan, ni kata apa ni? Qadar Allah Ta'ala. Jangan duk fikir kita hari ni tuan-tuan, kita benci kat seorang, tiba-tiba satu masa nanti mungkin anak kita kahwin dengan anak dia. Padan muka. Ambil hampa. Tak. Bukan nak marah. Tak marah. Kadang-kadang kita benci tu terlebih. Jadi tuan-tuan, salah sikit tu biasa-biasa lah. Maaflah tuan-tuan. Maaflah. Memanglah kita pedih. Memang kita sakit. Saya manusia macam tuan-tuan. Saya pun sakit. Tuan-tuan, kadang-kadang kawan hutang kita. Ustaz nak hutang, nak guna ustaz ni. Perlu ustaz ni. Ada hal ni mama. Kita tak bagi kawan. Kalau bagi sekali lagi jadi lawan. Dia kena dengan sedih, simpati, bagi. Sampai 10 tahun kali ni bila dia kata kat kita setan. Apa ustaz ni duk paksa-paksa orang bayar, orang tak ada duit nak bayar macam mana? Lebih setan nak kepada setan. Kita pula disetankan. Ni cerita tuan-tuan. Nak sebut tuan-tuan, kadang-kadang kita ni sama-sama pedih, sakit, tapi fikir kalau kawan, kita nak jaga hati kita nak jaga ukhuwah. Aku maafkan apa yang berlaku ni. Tapi hutang tetap kena settle. Ni cerita dia. Sahabat tetap bersahabat. Tuan-tuan, sahabat rahimakumullah, Suhail dendam dekat Nabi. Tapi tiba-tiba 3 orang anak dia masuk Islam. Pendek cerita tuan-tuan, Abdullah masuk Islam, Abu Jandal masuk Islam, Ummul Kalsum masuk Islam. Kan, 3-3 nak cuba lari daripada pak dia sebab pak dia nak pegang, nak tangkap. Sebab nak dera mereka sebab kenapa hangpa masuk Islam? Aku ni, pak hangpa. Kenapa hangpa tak percaya kat aku? Macam tu. Mereka lebih percaya Nabi sebab mereka tahu yang Nabi ni orang yang jujur, orang yang baik. Seluruh masyarakat Arab tahu keadaan Nabi SAW. Sebut saja nama Muhammad ibn Abdullah. Bahkan sebut saja keluarga Bani Hashim, Abdul Manaf, semua orang akan high respect. Sebab tahu keluarga ini adalah keluarga yang baik-baik. Tak pernah menipu, tak pernah membohong, tak pernah berdusta dengan kalam mereka. Tapi dia kena dengan kepercayaan tadi. Terbatas menyebabkan mereka tak boleh terima apa yang Nabi sampaikan. Dan sahabat rahimakumullah sekalian, maka kalau kita tengok balik tentang hijrah pertama. Pasal tak tuan-tuan? Hijrah pertama ke mana? Ya, hijrah pertama ke Ethiopia ataupun ke Habasyah. Lebih kurang dalam 12 orang sahabat Nabi. Yang waktu tu apabila ditekan teruk, Nabi terpaksa cari jalan.
tiba-tiba ada seorang pembesar di kota Habsyah, pemerintah dia kata, siapa saja yang datang ke negeri aku, yang nak dapatkan perlindungan, maka aku akan bagi perlindungan. Macam kita tuan-tuan di Malaysia. Malaysia ni tuan-tuan, Masya Allah, negara yang orang memang hormat. Bayangkan negara kita memberi jaminan kepada pendakwah-pendakwah dunia yang sealiran dengan kita, yang sepahaman dengan Al-Quran, dengan sunnah, maka diberi jaminan siapa saja yang nak dapat perlindungan boleh datang ke Malaysia. Macam contoh Dr. Zakir Naik. Kan dia diancam nak dibunuh oleh orang yang membenci. Sebab dia mengetahui tentang kitab-kitab yang lain. Dia kan dia membuat perbezaan. Dan benda yang dia buat tu benda yang betul. Jadi memberikan satu tekanan dan memberikan satu nilai yang boleh menggusarkan jiwa mereka, akhirnya dia diancam bunuh. Maka kerajaan Malaysia melindungi Dr. Zakir Naik. Sebab tu negara Malaysia first class. Tuan-tuan, bukan melindungi teroris, tapi melindungi pejuang-pejuang agama. Sebab tu kita kena jaga pembesar-pembesar kita, kita kena hormat undang-undang yang ada pada negara, sebab semua ni kerana dengan usaha juga daripada kita. Tuan-tuan sahabat balik cerita tadi kan, maka mereka pun bila ke Habsyah, duduk sana lebih kurang 6 ke 8 bulan. Tiba-tiba dapat berita kata pembesar-pembesar Quraisy rata-rata masuk Islam. Maka mereka pun balik. Bila balik, Abdullah duduk terbayang pak dia masuk Islam. Sampai rumah pak dia, cekup dia, tangkap dia, ikat dia, masuk dalam bilik, humban, dera dia cukup-cukup. Rupanya itu adalah cerita dongeng. Kena prank, kena scam. Bukan zaman lah je kena scam. Dulu pun dah ada scammer. Yang ni kita duk mudah sangat bubuh gambar Ustaz Nabil. Pelaburan RM300, cik. Ambil posi macam tu kan. Pelaburan RM300. Anda akan dapat RM300,000. Mana ada. Lah ni aku bagi nombor akaun kat hampa. Malam ni hampa bagi kat aku 300. Esok saya bagi 1,000. Ada percaya? Hampa pun tak percaya kat aku. Tiba-tiba percaya. Okay. Benda-benda yang namanya scam ni tuan-tuan. Okay, baik. Seperti cerita tadi balik. Maka Abdullah kena dera, sakit tuan-tuan. Ya Allah Tuhan Karim. Nabi tak boleh buat apa. Sampailah Nabi dah berhijrah ke kota Madinah. Maka bila sampai kepada perang Badar, waktu tu Abdullah dicuba merancang untuk keluar daripada kongkongan ayah dia. Jadi dia buat helah dan akhirnya dia berjaya untuk melepaskan diri. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian. Panjang cerita ni. Saya pendekkan apabila Fathu Makkah. Suhail bin Amr ini adalah, tadi saya sebut, dia seorang yang pandai bercakap, dia adalah diplomasi daripada pihak Quraisy. Bila mana namanya perjanjian Hudaibiyah. Bila mana orang Islam nak masuk Mekah, tak boleh, tak dibenarkan, akhirnya kena buat satu perjanjian. Perjanjian pertama disebut sebagai perjanjian Aqabah. Perjanjian Hudaibiyah, maaf saya. Perjanjian Hudaibiyah yang berlaku di Hudaibiyah, yang kita pergi dekat tanah halal di Hudaibiyah tu untuk kita masuk ke tanah haram. Kan? Di situ sempadan. Bila Nabi nak masuk, dia tak bagi. Akhirnya Suhail dihantar mewakili orang Quraisy untuk bincang apakah kita sebut apa perjanjian lah, al-ahdu ni, perjanjian antara orang Quraisy dengan orang Islam daripada Madinah. Maka dapat 3 resolusi utama. 1, genjatan senjata selama 10 tahun. Tak boleh berlaku perang, tak boleh apa-apa bergaduh. 10 tahun. Okey, pertama. Yang kedua, dalam surat tu tidak boleh ditulis nama Muhammad Rasulullah. Hanya ditulis Muhammad bin Abdullah. Mana cik? Muhammad kan Rasulullah. Tak boleh. Dia nak suruh Muhammad bin Abdullah saja. Ini sudah lebih. Kan? Apa? Tengok syarat ketiga. Syarat ketiga, orang Islam yang duduk di Mekah tak boleh ikut Nabi ke Madinah. Tapi orang kafir yang duduk di Madinah, yang menjadi tawanan orang Islam ataupun orang yang masih lagi berada di sana, orang kafir, boleh dikembalikan semula ke kota Mekah. Perjanjian adil atau tidak? Ya, perjanjian ini perjanjian yang tidak adil. Ya, sebab berat belah Quraisy. Tapi Nabi kata tak apa, sabar. Umar dah geram dah. Macam boleh macam ni? Nabi kata tak apa. Sebab Suhail punya kebijaksanaan. Pendek cerita tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian. Bila kena dengan perjanjian itu, maka tahun ke-8 Hijratun Nabi SAW, maka kumpulan muslimin daripada Madinah datang untuk buat umrah, dibolehkan kerana janji itu telah pun terpatri. Waktu tu orang Quraisy dah mula takut sebab orang Islam dah masuk ramai, dalam keadaan mereka bimbang, takut-takut mereka menakluki kota Mekah. Akhirnya kami terpaksa serah diri, kami jadi tawanan.
Lepas tu Suhail dah takut dah. Suhail cari mana Abdullah, mana Abdullah. Anak dia tadi, anak dia yang masuk Islam tu. Dia pun cari mana Abdullah. Dia pun cari nak jumpa. Dia minta, wahai Abdullah, kau cakap kat Nabi, kau cakap kat Muhammad, aku nak minta maaf. Aku salah, aku silap. Aku tersilap perkiraan. Aku tersalah menentukan haluan. Betulkan aku balik. Maafkan aku. Cakap kat Nabi. Abdullah dengar-dengar tu. Anak dia seronok. Pergi jumpa dengan Nabi. Cerita. Maka Nabi kata, sudah lama aku maafkan ayahmu, wahai Abdullah. Tu dia Nabi. Kita hari ni minta maaf. Tahun depan belum tentu maaf tu diselesaikan. Tiada maaf bagimu. Tu cerita Jin Syamsuddin. Allah yarhamuhu kan. Baik, tuan-tuan sampai rahmatullah. Kita tuan-tuan dendam. Nabi ni dah lama maaf. Oh, hebat. Oh, Nabi SAW. Maka saya nak sebut pada tuan ni, nak masuk tahun baru ni, apa yang kita ambil ibrah daripada cerita ni. Baik. Akhirnya Suhail masuk Islam tuan-tuan dengan penuh kerelaan hati. Ya Allah, ya Tuhan Karim. Sampai satu ketika dia bawa unta, suruh Nabi sembelih. Bila Nabi dah sembelih, dah selesaikan ibadah haji dan sebagainya, maka Nabi pun bertahalul. Bila Nabi bertahalul, jatuh rambut Nabi, Suhail pegang, dia cium. Dia kata, wangi sungguh wahai Rasulullah, rambutmu ni yang aku tak pernah cium daripada rambut orang lain. Melainkan rambutmu yang amat wangi ni. Abu Bakar tengok jealous. Sebab dia kata, dulu hang Suhail, orang yang benci Islam, tunggu saja masa nak perkenal Nabi, sampai hari ni, kamu seorang yang mencintai Nabi, sampai sanggup cium rambut Nabi. Punya seronoknya Abu Bakar. Maka sebab tu tuan-tuan, masa dalam tawanan ketika dalam Fathu Makkah, Suhail ni rasa takut, Umar pergi kat Nabi tau. Umar pergi kat Nabi, Umar kata, wahai Rasulullah, izinkan aku untuk cabut 2 batang gigi Suhail bin Amar ni. Nabi kata, tak perlu. Wahai Umar, sesungguhnya 2 batang gigi Suhail itulah nanti yang akan menggembirakan kamu. Sungguh, rupanya dengan kalimah syahadah yang keluar daripada mulut Suhail menggembirakan hati seluruh muslimin muslimat. Tuan-tuan, balik ceritanya, saya nak sebut pada tuan-tuan. Nampak tak? Kadang-kadang usaha kita hari ni mungkin nampak sikit, tapi mungkin kesannya lama. Tengok macam mana Nabi nak mengislamkan jutaan, ribuan manusia. Akhirnya dah makan masa panjang. Kita tak tahu masa tu. Ada yang cepat, ada yang pendek, ada yang mungkin panjang. Jadi tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, kita berada pada Zulhijjah, nak tinggal dan Zulhijjah. Banyak ke amalan kebaikan kita? Mungkin banyak, tapi banyaknya kita hebah di media sosial. Alhamdulillah, saya lepas selesai solat berjemaah di masjid. Contoh. Siapa dia? Ustaz Nabil yang buat tu. Contoh. Kan? Kadang-kadang ni ada benda yang kita sendiri boleh rasa tuan-tuan. Dia main riak tu masa bila, aku nak kena up status. Tuan sujud sehari, ambil gambar sujud sehari. Sesungguhnya sujudku ini adalah tanda bukti kehambaanku padamu. Ayat tu. Bubuh gambar masa sujud. Apa saya nak sebut contoh tuan-tuan sahabat rahimahullah. Saya tahu setiap kita ni nak buat kebaikan supaya orang tiru. Bagus. Saya bersangka baik. Saya bersangka baik apabila kita buat kebaikan supaya orang ramai lagi buat kebaikan seperti mana kita buat. Bagus. Cuma kita kena jaga-jaga hati kita sebab ada hati kita yang tahu siapa yang nak tentukan perasaan tu sama ada jadi baik ataupun tidak baik. Baik, tuan-tuan. Khulasahnya, kesimpulannya ialah saya nak beritahu pada tuan-tuan, hayat kita semakin lama semakin dekat dengan Allah. Mak tu kata penyair, ad-dunya tarahalat mudbirah wal akhiratu tarahalat muqdimah. Dunia ini semakin mengundur. Maksudnya ke belakang. Akhirat semakin mendekat. Kita nak ke depan ke kita nak ke belakang? Betulnya kita ke depan. Maksudnya yang depan adalah akhirat. Yang belakang punya dunia. Dunia dah belakang kita. Semakin dunia ni dah semakin menjauhkan kita. Dan semakin jauh dah kita. Maksudnya kita dah tak lama hidup di dunia. Kita mungkin akan balik ke alam sana bila-bila masa. Sebab tu tuan-tuan, sebagai khatimah saya ialah muhasabah kita. Adakah Zulhijjah penutup tahun 1444 ini adalah satu nilai yang terbaik yang pernah kita lakukan sepanjang 11 bulan yang telah pun berlalu. Mudah-mudahan tahun 1445, tahun depan, Allah bagi pada kita kelapangan dan Allah bagi kita satu peluang untuk sama-sama kita dapat menikmati kepuasan. InsyaAllah. Jadi saya minta maaf apa yang salah, apa yang silap daripada saya. Tolong betulkan. Kalau ada kata saya yang tak apa nak sedap, tak apa nak selesa, yang pada ibu ayah, sahabat-sahabat saya di luar sana, saya minta maaf juga. Sebab kalau minggu depan, hari Rabu, saya ada jemputan di Penang. Kemudian hari Rabu Penang, hari Selasa di Rawang, pagi di Cyberjaya, hari Khamis saya di Sabah dengan Datuk Kazim, dengan hari Jumaat, hari Sabtu saya balik mai sini. Tu ceritalah kot nanti. Awak ustaz tak mau dengan kami dah ni. Sebab ustaz kata tadi ustaz kena bayar mahal. Hampa ambil faham lah. No?
Gurau je. Jangan marah. Ha? Sesekali biasalah kan. Okey. Teguran itu tanda sayang. Okey, baiklah. Saya rasa itu sajalah sebagai nasihat saya, sebagai kata-kata saya untuk kita semua. Bukan untuk orang lain, untuk diri saya juga. Takut-takut saya pun orang yang lupa dan alpa. Maka tegurlah nasihat saya, insyaAllah. Terima kasih banyak. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Semoga kita jumpa lagi di lain masa, di lain ketika. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz atas kesudian memimpin bacaan Suratul Mulk serta pengisian sebentar tadi. Baiklah para jemaah, cuba kita renungkan dan fikirkan dan ambil ibrah atas usaha dakwah Nabi SAW hingga kita lahir dan hidup dalam Islam sehinggalah sekarang. Maka sama-samalah kita menyambung dakwah. Dan sesungguhnya realiti kerja dakwah ini sangatlah mencabar dan berat. Kerana apa yang diperintahkan oleh Allah kepada manusia adalah sesuatu yang bertentangan dengan keinginan dan nafsu manusia. Oleh itu, pasti setiap pendakwah akan menghadapi cabaran, ujian dan penindasan. Maka hendaklah bersabar dan istiqamah mendidik manusia mengenal Allah serta mengingat hari akhirat serta azab siksanya. InsyaAllah. Semoga kita mendapat manfaat daripada apa yang telah dikongsikan oleh Al-Fadhil Ustaz pada malam ini. Semoga kita diberi peluang lagi untuk bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz pada masa yang akan datang, insyaAllah. Baiklah, saya serahkan majlis kepada Al-Fadhil Ustaz untuk menutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul As. Terima kasih Ustaz. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Salam. Sahabat. Terima kasih para jemaah. Terima kasih admin. Selamat malam. Sama-sama. Selamat malam. Terima kasih Puan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Pada malam ini kita ada taklimat tentang umrah ya. Ada link yang kita dah attach dekat grup SPAQ untuk yang berminat dan yang nak tahu lanjut tentang package tawaran ni, kita boleh klik link tu ya. Kita tak guna link yang ni lah. Ada dia pakai link khas dia. Siapa yang berminat boleh masuk link tu ya. Puan-puan. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jemput ya puan-puan pada yang berminat untuk menghadiri taklimat pada pukul 9 malam ni ya. Link Upa dah kongsi dekat grup SPAQ. Boleh masuk link tu ya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta diri dulu. Salam.